Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat. Selamat petang. Saya buat video ni petang lah. Selamat petang. Sebenarnya konon-kononnya nak buat satu video, satu hari satu video. Tapi boleh pula ada masalah teknikal pula semalam. Kemarin tak sempat nak siapkan video tu. Konon-kononnya tak sempat lah, sebab nak jadikan alasan tu pandai-pandai cakap tak sempat apa semua. So tak buat lah cerita dia. So hari ni lah baru nak buat satu video. Sempat lah, insyaAllah buat satu video. Tadi sebenarnya dah rakam tau. Lepas tu kan saya cakap saya nak buat satu video yang straight je kan, tak ada cut-cut apa semua. Tiba-tiba ada call masuk pula. Bila ada call masuk tu terus terpotong lah. Video tu tak boleh nak straight rakaman. So saya record balik lah. Saya record balik. Itu dah challenge dia pula kan. Tiba-tiba kita tengah record, orang call pula kan. So kita record balik. Dan so daripada apa yang saya tadi masa first video saya buat tu, saya ceritakan tentang satu topik. So saya ceritakan balik dekat video yang ni lah, yang kedua ni lah untuk hari ni. Sebab yang tadi tu dah ada orang call kan. So okay, dia punya topik dia tadi yang saya ceritakan tentang konsep bina hubungan dulu dengan bakal pelanggan kita. Kenapa kita kena bina hubungan terlebih dahulu sebelum kita nak berurusan jual beli dengan pelanggan kita lah, dengan prospek kita. Alright. So dia sebenarnya memang bagi saya penting sangat bina hubungan dengan pelanggan ni. Sebab apa-apa pun sebelum kita nak buat jualan, kita nak berurus niaga, kita kena dapatkan trust dulu sebenarnya daripada kita punya prospek. Kita nak dapatkan trust tu dulu. Bila dah dapatkan trust, barulah kita boleh mudah untuk kita nak melakukan urusan jual beli tu. Lebih-lebih lagi macam saya sendiri, saya buat jualan, saya buat sales yang mana customer saya, pelanggan saya kena gunakan produk saya sampai certain tempoh tu tau. Contoh certain agreement tu. Contoh kalau dia kena pakai produk yang saya offer tu selama 5 tahun, so dia akan buat bayaran bulanan selama sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. So bila customer nak buat belian yang ambil masa sampai 5 tahun, 7 tahun ni, penting untuk dia kenal siapa sebenarnya yang nak jual dengan dia ni kan. Sebab yelah, kita nak pakai produk tu kat rumah sampai beberapa tahun, dan nanti kita tak tahu apa akan jadi kemudian. Maksudnya servis selepas jualan tu nanti macam mana. So nak kena tahu jugalah siapa sebenarnya nanti kita boleh refer bila jadi satu-satu problem dekat produk tu. Betul? So dekat situlah sepentingnya kita sebelum buat jualan tu, kita kena dapatkan trust dulu daripada pelanggan kita. Kita kena bina hubungan dulu dengan diorang. Ini apa yang saya belajar sebelum ni lah, dengan ada salah seorang cikgu saya dalam bisnes juga. Dia bagi tahu sebelum nak buat apa-apa jualan pun dengan pelanggan kita, yang paling penting bina hubungan dulu. Bila hubungan tu dah terbina, masa tu nanti pelanggan kita, bila dia nak membeli satu-satu barang tu dengan kita, dia memang bukan beli sebab produk tu semata-mata, tapi dia beli sebab dia percaya dengan kita. Dia suka dengan kita. Benda ni sangat-sangat mahal lah. Sangat-sangat mahal untuk dapatkan kepercayaan daripada pelanggan ni. So penting untuk kita bina hubungan dulu dengan pelanggan kita. Kita kena tahu siapa dia, apa pekerjaan dia, tinggal dekat mana, lepas tu kenapa dia perlukan produk yang kita jual, apa masalah yang dia tengah alami sekarang ni dekat rumah kan, yang mana kita boleh bantu selesaikan masalah tu dengan kita offer produk yang kita jual lah. Contohlah, sebab saya buat jualan produk kan. So
Dari situ nanti barulah pelanggan kita ni dia akan membeli dengan kita, bukan dan dia pun tak terasa yang dia membeli barang masa tu, sebab dia rasa kita ni betul-betul nak bantu selesaikan masalah dia tadi tu. So ni lah yang paling penting sebenarnya, sebab masa tu barulah customer kita akan rasa dia bayar bulanan produk tu dengan lebih happy lah, dengan lebih gembira, sebab masalah yang dia tengah alami sebelum ni, sebelum dia gunakan produk tu dah selesai dengan pertolongan daripada kita lah. Saya ambil contoh satu situation kalau kau nak cakap orang putih pula, satu situasi yang pernah terjadi dekat saya sendiri, yang mana sebelum ni saya buat sale. So saya punya channel untuk buat jualan adalah cold calling. Saya banyak bertelefon dengan pelanggan saya. So masa tu saya alami satu masalah yang mana saya masih gunakan prepaid. Prepaid lah, kita top up kan. So bila saya gunakan prepaid, dan benda ni jadi satu kesusahan dekat saya balik tau. Sebab bila saya call dia tengah-tengah sedap cakap dengan customer, tiba-tiba kredit habis, potong terus customer pun turn off nak beli kan. So saya alami masalah kat sini tau. Bila saya top up RM10, cakap 5 minit habis. Top up RM10, cakap 5 minit habis. So saya ambil keputusan untuk pergi ke saya punya ni, telefon saya ni lah. Saya pergi jumpa dengan diorang. Lepas tu saya decide untuk nak tukar daripada prepaid kepada postpaid lah, kepada postpaid. Then masa tu saya dah cakap kat diri saya sendiri, alang-alang nak tukar kepada postpaid, saya kalau boleh nak semua unlimited lah. Dalam kita nak bayar lebih kan. So saya nak semua unlimited. So saya pergi ke service center tu, dan saya tanyakan macam mana saya nak dapatkan panggilan saya unlimited, SMS saya unlimited, dan saya punya internet saya unlimited. Dah lalang nak buat. So saya tak nak buat lah, sikit-sikit kan. So saya tanyalah package sekian, semuanya dia cakap ada kota. Maksudnya dekat call dengan SMS dia memang ada kota. Dia tak ada kota, dia unlimited. Tapi dekat internet tu dia ada kota. Saya tanya package yang 80 lebih, yang bawah 100 pun ada kota. Saya tanya package yang 100 lebih, 130 ke 150 macam tu pun ada kota untuk internet. Saya cakap saya nak unlimited kota, macam mana? Lepas tu saya tanya yang sampai 200 lebih punya package pun still ada kota juga. Still ada kota juga. Cuma kota tu memang besar lah, 100 gig macam tu lah, lebih kurang. Memang tak habis lah kalau guna pun. Tapi saya nak tak nak juga macam ni. Saya nak juga unlimited kan. So apa yang diorang boleh suggestkan dekat saya? Okay, so pandainya customer ni, bukan customer lah, pandainya agent ni bantu saya untuk saya dapatkan apa yang saya perlukan. Dia bagi tahu dengan saya, tak ada masalah bang, kalau abang betul-betul nak juga semua ni unlimited, boleh, tak ada masalah. Cuma abang kena pasang satu fiber dekat rumah, fiber internet dekat rumah, dan abang langgan internet untuk telefon. So nanti fiber abang yang dekat rumah tu, abang boleh dapat unlimited internet, dan telefon abang akan dapat unlimited internet, unlimited call, dan unlimited SMS lah. Dia bagi 30 Mbps masa tu. Lebih kurang saya kena bayar 150 macam tu lah. Tapi saya kena pasang satu fiber kat rumah. Dia bagi kontrak 2 tahun, lebih kurang lah, tak silap saya. Masa tu barulah saya setuju bila dia kata semua tu unlimited. Dan bila saya dah install fiber tu dekat rumah apa semua, saya happy lah. Saya happy sebab masalah saya berjaya diselesaikan bila saya dapat semua tu unlimited. Call saya unlimited, internet saya unlimited, dah tengok Netflix ke, tengok apa semua kan, tak ada masalah gangguan apa semua. Lepas tu saya boleh dapatkan pula satu subline untuk wife saya, bayar lebih kurang dalam RM49 macam tu. Wife saya pun dapat semua unlimited pula. Unlimited call, unlimited SMS, unlimited internet pula. So dekat sini saya nampak yang
saya berterima kasih betul-betul lah dengan ejen jualan tu, sebab dia bantu saya selesaikan masalah saya tu dengan bagi cadangan yang mana paling sesuai untuk saya. Dan saya puas hati lah. Saya puas hati, memang saya puas hati. Dan bila walaupun saya kena kontrak 2 tahun, agreement 2 tahun, saya tak rasa beban pun untuk saya nak bayar 100 lebih tu, sebab dia sebenarnya dah bantu selesaikan masalah saya tadi tu. Contohlah, kalau saya pilih untuk ambil yang saya tak nak pasang fiber dekat rumah tadi, saya pilih untuk ambil package yang paling tinggi tapi still ada kota, maksudnya dekat situ masalah saya masih tak selesai lagi. So saya berterima kasih lah. So saya faham orang ni adalah seorang ejen jualan yang bagus lah. Ejen jualan yang bagus. So saya berpuas hati dengan servis yang dia bagi kat saya apa semua. Dan saya rasa bulanan yang saya bayar tu tak rasa terbeban lah, sebab benda tu dah bantu saya banyak. Bantu saya sangat-sangat daripada segi saya boleh buat calling dengan pelanggan saya dengan lebih mudah lah. Lebih saya boleh cakap banyak saya boleh cakap lebih banyak orang dengan lebih banyak orang. Saya boleh buat record hari ni. Kalau tak ada internet, saya tak boleh nak upload kat YouTube. Kalau internet saya jenis yang ada kuota kan. So dekat sinilah pentingnya kita buat jualan. Kita bina hubungan dengan pelanggan kita. Kita cakap elok-elok dengan orang, bantu selesaikan masalah yang diorang hadapi. Ambil tahu pasal masalah diorang. Macam mana ejen jualan tadi tu, dia ambil tahu pasal masalah saya. Saya ceritakan semua tentang macam mana situation saya, dan dia bantu, dan masalah tu selesai. Dan saya akan ingat dia sampai bila-bila lah. Dan betul, apa-apa pasal Maxis, saya ambil package daripada Maxis masa tu. Dan apa-apa tentang Maxis, promo apa semua, memang saya akan refer dengan dia terus. Ada siapa-siapa yang nak pasang internet apa semua, tukar kepada postpaid ke apa semua, memang saya akan refer dengan orang tu terus. Dan kat situlah saya nampak macam mana berkesannya bila kita buat jualan yang boleh bantu selesaikan masalah pelanggan kita, dan kita bina hubungan yang baiklah dengan pelanggan tu. So inilah salah satu real case yang pernah berlaku dekat diri saya sendiri. So kepada siapa-siapa yang tengok video saya ni dan sedang dalam buat jualan ataupun buat bisnes dekat mana-mana sekalipun, seluruh dunia, so saya harap ada sedikit sebanyak yang boleh bantu. Maksudnya ada sedikit sebanyak info lah yang boleh korang guna pakai daripada sesi saya sharing kali ni. Apa-apa pun, yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Yang kurang tu adalah daripada kelemahan saya sendiri. So untuk video kali ni sampai sini dulu saya punya story, saya punya sharing. So kita jumpa sedap pula. Kita jumpa dekat next video saya, insyaAllah. Kalau tak ada aral melintang, esok saya buat lagi video tentang topik lain pula. So terima kasih kepada yang menonton video saya yang kedua ni. Ni boleh kira lagi lah. Kalau harap-harap dah lama-lama nanti, mungkin dah tak boleh nak kira kot. Sebab dia baru video yang kedua kan. So terima kasih semua yang support, dan kita jumpa lagi pada next video saya nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.